Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma rushida umurina wa 'aizna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT diberi taufik hidayah kepada kita untuk sama-sama duduk dalam majlis zikrullah, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilingkungi oleh para malaikat, diampuni dosa-dosa kita. Adapun di antara solat maghrib dan solat isyak ni, jika kita berniat bahawasanya intizarus solah, iaitu menunggu akan solat, maka memperolehi kita, walaupun kita duduk dalam majlis ni, seolah-olah kita ni diberi pahala dalam keadaan kita sedang solat. 1 jam lagi, setengah jam lagi, 40 minit lagi, penuh dalam keadaan kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menunggu akan solah dikira sebagai solah, ini sekira berpahala seperti mana kita mendirikan solah. Baik, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Sebelum ini kita berada dalam adab makan dan minum. Kerana adapun makan dan minum adalah salah satu amalan yang seharian kita laksanakan. Kadang-kadang setiap setengah jam kita akan makan, ataupun beberapa ketika dalam satu hari kita akan menghadap makanan. Ini adalah fitrah manusia. Tak makan, maka kita tidak ada tenaga. Apabila tidak ada tenaga, susah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, dalam kitab ini untuk adab makan sahaja, dia mempunyai 50 lebih adab makan yang perlu kita sama-sama ketahui dan kita amalkan, supaya makan kita dapat menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun tenaga dapat, kenyang dapat, pada waktu yang sama juga kita mendapat pahala kerana mengamalkan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22 daripada adab makan, nak ulang balik banyak dah 22 tuan. Yang ke-22 adab makan dan minum ialah makan secara bersama-sama kerana dapat menjadi sebab turunnya keberkahan. Makannya bersama-sama. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia makan, dikatakan Rasulullah tidak pernah makan dalam keadaan berseorangan. Jika ada makanan dan Rasulullah berkeseorangan, Rasulullah akan tangguh waktu makan tadi sehingga dia bertemu dengan sahabatnya yang lain, ataupun di rumah bersama azwajul mutahharah, ataupun bersama dengan sahabat yang lain di luar rumah, maka barulah Rasulullah makan. Tidak makan berseorangan. Sama juga kita ni tuan-tuan. Kalau kita di mana-mana saja, sampai kita di tempat makan, rasanya kita berseorangan, minta izin dengan siapa-siapa, boleh tak makan bersama-sama, walaupun kita tak kenal, ada kawan tu makan. Secara tak langsung, tuan-tuan mulia Allah SWT, kita dapat menghubungkan silaturahim yang tidak kenal tadi
dapat berkenalan, walaupun kita makan, ibadah yang lain dapat dilaksanakan. Kita dapat sampaikan perkara-perkara yang baik, dapat berkongsikan ilmu-ilmu. Mungkin yang kita jumpa tu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Perjumpaan yang seketika tadi tuan-tuan dia dapat menambahkan ilmu, ilmu duniawi atau ukhrawi. Jadi tidak ada kerugiannya apabila kita makan bersama dengan siapa-siapa yang kita kenal atau tidak kenal. Bahkan menambahkan keberkahan di dalam makanan kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala ya Rasulullah inna na'kulu wa ma nashba'u, qala fala'allakum taftarikuna an ta'amikum ijtami'u alaihi wa dhkuru ismallahi yubariku lakum, rawahul Hakim. Sesungguhnya seorang sahabat, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan, akan tetapi mengapa kami masih merasa tidak kenyang? Kami ni sahabat-sahabat dah makan tuan-tuan mulia, tetapi tidak kenyang lagi. Rasulullah menjawab, mungkin kerana kalian tidak berkumpul ketika makan. Makan berjemaah ni tuan-tuan mulia, makan bersama rakan, bersama dengan siapa-siapa tuan-tuan mulia, mendatangkan keberkahan. Mungkin dalam makan tadi tuan-tuan mulia, kita makan sikit je, tapi kekenyangan tu akan datang dalam diri kita. Makan banyak mungkin tidak kenyang. Berkumpullah kalian ketika makan, makan beramai-ramai, makan secara berjemaah. Tak semestinya dalam menggunakan talam. Kadang-kadang kita makan dalam pinggan tapi ada kawan bersama dengan kita. Beberapa pinggan yang lain, makan bersama. Pasti di dalam jemaah, dalam makanan tadi Allah SWT turunkan keberkahan. Berkumpullah kalian ketika makan dan bacalah bismillah, nescaya kalian akan diberi keberkahan. Jadi biasa yang kita laksanakan apabila datang menjamu di rumah orang, dijemput kerana majlis-majlis tertentu. Jelas banyaknya yang tetamu yang hadir, banyak itulah keberkahan yang Allah SWT berikan. Contoh kata jemputan 1000 orang, Masya Allah, ramai tu. Keberkahan tu akan ada. Tuan rumah yang menjamu tetamunya yang seramai mungkin, pastinya tuan rumah orang yang pertama menerima keberkatan. Rumahnya dipenuhi keberkatan pada hari tersebut. Majlis dipenuhi keberkatan dengan syarat makannya didahulukan dengan bismillah. Jangan dulu lupa. Tuan rumah mulakan, insya-Allah tuan-tuan, jamuan makanan kita bermula pada sekian-sekian waktu, kita sama-sama baca doa. Insya-Allah. Sama-sama baca doa. Ataupun mana-mana ustaz, mana-mana siapa saja tuan-tuan mulia yang kita dah belajar adab makan tadi, kita baca. Samillah wa kul biyaminik. Sebutlah nama Allah SWT, bismillah, dan mulakan makan dengan tangan kanan. Masya Allah. Tetamu yang ramai mendatangkan keberkatan kepada ahli keluarga tuan rumah tadi tuan-tuan mulia. Jangan kita rasa banyaknya orang datang ni, habislah, lagi keringlah kita, banyak orang yang nak dijamu. Tapi dalam kita menjamu tadi tuan-tuan mulia, kena tetap datangkan keyakinan bahawasanya setiap seorang yang datang tadi tuan-tuan mulia membawa keberkatan daripada tempat dia tuan-tuan mulia, membawa keberkatan ke rumah kita tuan-tuan mulia. Dan Allah SWT suka dengan suasana begini. Satu kisah seorang sahabat yang mana dia menjamu tetamu Rasulullah SAW. Dia pun tak cukup makan. Dia menerima tetamu Rasulullah yang Rasulullah sendiri pun tidak cukup makan. Sahabat ni dengan kesediaan, kesediaan maksudnya dia datang ke masjid menerima tetamu daripada Rasulullah SAW. Dia sedia je, tapi dia tak tahu keadaan rumah dia pun memerlukan makanan cukup-cukup. Makanan yang ada untuk malam itu adalah untuk anak dan isteri. Pun begitu, dia terima juga tetamu Rasulullah dengan keyakinan bahawasanya tetamu mendatangkan keberkatan. Sampai rumah, isteri kata tak ada makanan. Maknanya tidak ada makanan untuk tetamu. Yang ada hanya untuk anak dan isteri pada malam itu.
Suami beritahu bahawasanya tidurkan anak kita dalam keadaan lapar tadi, tidur kan? Apabila tetamu datang, kamu padamkan api. Beranggapan bahawasanya waktu makan tadi lampu rosak, contoh kata. Diberitahu bahawasanya lampu tadi rosak, kamu pura-pura membetulkannya sampai tetamu telah habis makan kenyang. Pada malam itu tuan-tuan mulia, isteri tak makan, suami tak makan, anak pun tak makan. Yang makan ialah tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan bahawasanya ini tetamu Rasulullah, pasti akan membawa keberkatan kepada keluarga kita. Dan Allah SWT tahu apa yang dilaksanakan, program apa, rancangan apa yang dilaksanakan oleh suami isteri tadi. Maka Allah SWT tahu, Allah SWT sampaikan salam Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Besok bagi laporan, Rasulullah tanya, apa yang kamu buat dengan tetamu aku? Aku beri jamu makan. Dan sesungguhnya Allah SWT telah mengirim salam kepada seisi keluarga tadi, tuan-tuan mulia. Kerana ithar, maksud ithar ni apa namanya? Ithar ni dia pun memerlukan, tapi waktu yang sama dia mendahulukan saudara yang lain. Ithar ni sifat sahabat, yang mana dia juga memerlukan tapi tetap menjamu ataupun membantu orang yang lain. Perlukan makanan yang ada tu memang keperluan mereka, tapi mereka sanggup untuk berlapar untuk malam itu saja, untuk menjamu tetamu yang lain. Itharnya sahabat ni menyebabkan Allah SWT suka datangnya kiriman salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat tersebut, tuan-tuan. Jadi tetamu yang datang, jemput ke tak jemput, tuan-tuan, pasti ada keberkatannya. Tak semestinya tetamu yang dijemput tu, tetamu yang tidak dijemput tadi, tuan-tuan mulia, mendatangkan apa-apa tadi. Yang pastinya tetamu apabila dia datang walaupun tidak dijemput, dan kita layan seperti mana tetamu yang dijemput, maka tetap keberkatan akan datang kepada keluarga kita. Ini kena yakin dah. Kadang-kadang kita ni memang dah plan dah jamu tetamu, tetapi keyakinan terhadap ini tak sampai lagi. Duk takut kalut lagi, kalau boleh tak ramai. Jemputan 500, kalau boleh yang datang 300. Begitu sekali. Sepatutnya, tuan-tuan mulia, datang 500 semua. Kalau boleh, kalau ada selagi ada makanan, mungkin makanan tersebut lebih sampai 600 orang, 700 orang, kalau boleh ada tetamu yang lain yang datang, tuan-tuan mulia, walaupun tanpa dijemput, tuan-tuan mulia. Kerana mereka membawa keberkatan kepada keluarga kita. Yang ke-23, mengajak teman tatkala makan. Yang ini lebih pada yang saya maksudkan tadi. Mengajak teman tatkala makan, yang ini tidak makan sendiri. Ajak teman, walaupun teman tadi tidak berkeinginan untuk makan bersama, duduk sama sekali. Dan kita ni, tuan-tuan, menemankan kawan kita untuk makan walaupun tidak jamu, tuan-tuan, walaupun tidak menjamu bersama, itu juga ada satu adab. Dan apabila kita makan bersama, janganlah kita tinggalkan kawan kita. Habislah sama-sama, walaupun kita dah habis awal, tunggu dulu. Itu adabnya. Mengajak teman tatkala makan, yang ini tidak makan sendiri, adalah adab makan, tuan-tuan mulia. Makan sendiri kerana rasa pelit atau sombong merupakan sifat yang buruk. Makan sendiri atau makan sendiri ini, tuan-tuan mulia, adalah sifat sombong yang merupakan sifat yang buruk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Mu'adz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ala unabbiuka bi syarrin nas? Qala bala ya Rasulullah. Qala man akala wahdah. Ada ancaman, ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang suka makan sendiri. Kita rasa makan sendiri, Ustaz, memang rezeki saya beli, suka hati saya lah nak makan sendiri ke? Ada hadisnya yang bahasanya Rasulullah melarang kita makan sendiri. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dia meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apakah kamu tidak ingin aku beritahukan tentang golongan orang yang paling buruk?
golongan manusia, kan, banyak-banyak manusia, ini manusia yang dikatakan oleh Rasulullah golongan yang buruk. Maka Sayyidina Ali menjawab, benar wahai Rasulullah, aku ingin. Maka beliau berkata, iaitu orang yang makan sendiri tanpa mengajak temannya. Duk rasa-rasa kawan semua dah makan, dah kenyang, tuan mulia, kan? Kita makan mungkin lewat, tuan mulia, tetap kita, kan, ajak kawan kita, kan? Ada jenis orang yang memang dia tak suka makan sendiri, kan? Walaupun dia di tempat yang asing, dia kalau boleh nak makan, contoh katalah dia pergi kedai, makan di kedai ni memang semua pakat makan sendiri-sendiri, kan? Dia beli makanan dia tetap cari orang, rasa-rasa mana yang sesuai, yang sebaya dia, yang boleh dibawa sembang, kan? Yang tak ada pasangan, contoh kata, kan, kalau suami isteri tak payahlah, kan? Dia berseorangan di sana, kan? Pergi ke sana, minta keizinan duduk bersebelahan, kan? Ikhtilat ni satu benda yang baguslah. Ikhtilat maksudnya apa? Bergaul, bersama-sama, kan? Bincang apa-apa yang boleh, tuan-tuan mulia, kan? Sebab itu tuan-tuan mulia, dalam saya juga gemar setiap kali bawa jemaah ke tanah suci, kalau boleh kita ni selalu, kan, buat orang kata ikhtilat, kan? Kita daripada Asia datang ke sana, kan? Orang yang ada di sana bermacam-macam jenis, kan? Daripada setiap pelosok dunia, tuan-tuan mulia. Maka, kan, jangan duk diam, jangan duk berzikir seorang-seorang semata-mata. Boleh kita beribadah, tapi yang terbaik kita sama-sama bersembang, kan? Walaupun ayam itik, kan? Kalau boleh berbahasa Inggeris, kan? Siapa-siapa yang kita boleh sembang, daripada mana, where you from, kan? Bagi salam, confirm di salam, kerana semua orang Islam. Sembang, tuan-tuan mulia, kan? Bersembang, kenalkan diri, kan? Sila-sila, tuan-tuan mulia, kawan yang kita tak kenal daripada benua mana, tuan-tuan mulia, menjadi rakan, kan, selepas itu, kan? Lebih rapat daripada kawan kita di kampung, kan? Kerana sama-sama beribadah di tanah suci. Jangan ataupun kita ni duduk selalu bersama dengan kelompok kita saja. Kalau boleh kita bersama dengan yang lain, kerana sudah jelas bahawasanya yang bersama kita di Masjidil Haram ialah orang-orang Islam, kan? Bersembang, kalau boleh berinteraksi, tuan-tuan mulia, kan? Jadi itu yang terbaik, kan? Jadi begitu juga kita, tuan-tuan mulia, kan? Waktu makan ni, tuan-tuan mulia, kalau boleh janganlah berseorangan, tetapi ajaklah kawan. Tapi tak boleh juga kita seorang, nampak sana perempuan tu seorang je, kan? Kena berteman kot, itu tak boleh, itu yang dilarang, kan? Sepatutnya nampak lelaki yang sama, kan? Sama jantina, terus wanita dengan wanita, lelaki dengan lelaki, kan? Menjadi orang yang peramah, kan? Itu yang disukai oleh Islam, tuan-tuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwasanya golongan yang buruk, yang paling buruk, banyak sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling buruk adalah sekian-sekian, manusia yang paling buruk adalah sekian-sekian. Salah satunya ialah manusia yang suka makan bersendirian. Termasuklah Rasulullah sendiri, yang mana manusia yang tidak suka makan bersendirian. Kalau rasa-rasa bersendirian, tunggu dulu, ada sahabat yang lain, sama-sama. Banyak hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW apabila datang ni sahabat-sahabat ni, tuan-tuan mulia, suka bertemu dengan Rasulullah. Apabila bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah ajak makan sekali. Sedangkan pada ketika itu Rasulullah memang nak makan, kan? Apabila datang sahabat tadi meriwayatkan hadis bahwasanya aku dipelawa oleh Rasulullah SAW untuk makan. Sebenarnya Rasulullah memang menunggu mana-mana sahabat untuk datang. Kemudian dalam makanan tadi, tuan-tuan mulia, dalam majlis makan bersama sahabat tadi, datangnya satu hadis. Apa-apa hadis? Terus sahabat yang datang tadi meriwayatkan hadis tersebut. Tapi asalnya tu, pertemuan tadi ialah Rasulullah menunggu siapa-siapa yang akan datang bersama dia, pasti akan dijemput untuk makan. Macam hadis yang sebelum ni, siapa? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah dan Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Maknanya, tuan-tuan mulia, pada ketika itu Rasulullah berseorangan, kemudian datang Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-24 ataupun adab yang ke-24 ialah tidak makan terlalu banyak,
apa keadaan sekalipun tuan mulia, betul-betul lapar sekalipun tuan mulia, kan, Rasulullah adalah manusia yang menjauhi dirinya daripada makan yang terlalu banyak. Sampai sengkak lah orang kata. Sampai orang kata susah nak bernafas. Susah nak bernafas kerana terlalu banyaknya kita makan. Walaupun kita dalam keadaan betul-betul lapar, dah sehari dah tak makan, bila bertemu nasi namanya, biasanya lah manusia akan qada semua. Kan? Sarapan tak makan, tengah hari tak makan, kan? Petang tak makan, malam baru makan. Jadi macam mana kita bertemu nasi pada ketika itu? Dan saya rasa kalau boleh, yang pagi tadi sekarang makan, tengah hari yang tadi yang tak makan tadi sekarang juga makan, yang petang tadi tak makan pun sekarang makan. Bayangkan kalau 3 pinggan dalam satu masa, kan, kita hadap teman-teman, bagaimana keadaan perut kita. Jadi ini adalah larangan Islam dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsihi, rawahu Tirmizi. Kita biasa dengar kan bahawasanya perut kita ni terbahagi pada 3 bahagian. Jangan duk makan banyak-banyak sampai 3 bahagian tadi penuh dengan makanan semata-mata. Itu salah. Perut ni ada 3 bahagian, kan? Perut kita pun tak besar. Jadi 3 bahagian ni bukan sepatutnya dipenuhi dengan makanan, tapi dibahagikan kepada beberapa bahagian. Iaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada bekas yang lebih buruk. Rasulullah mengumpamakan, perut kita ni seperti mana bekas, yang dipenuhi dengan makanan. Bekas yang kita guna pun bekas juga, yang kita punya perut juga adalah bekas yang Rasulullah SAW sabdakan. Tak ada bekas yang lebih buruk dan berbahaya bagi manusia untuk dipenuhi melebihi dari perutnya sendiri. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang boleh menguatkan, yakni menegakkan tulang punggungnya. Maknanya dia ada tenaga. Makan sedikit tetap akan datangkan tenaga. Contoh kata kita memang tak makan satu hari, kita makan sepinggan juga, bukan makan 3 pinggan ke 4 pinggan, sepinggan juga, maka yang sepinggan tadi tetap mendatangkan tenaga. Cukuplah untuk menegakkan tulang belakangnya. Dan jika pun harus lebih dari ukuran tersebut, maka sebaiknya jadikanlah 1/3 dari perut itu untuk makanan, 1/3 yang lain untuk minuman, dan 1/3 yang akhir sekali lagi tuan-tuan untuk pernafasan, udara. Rasa-rasanya tuan-tuan yang makan sampai sengkak tak boleh bernafas tu, kan, kawasan pernafasan tadi tuan-tuan, bahagian pernafasan ini telah dipenuhi dengan makanan juga, ataupun dipenuhi dengan air tuan-tuan. Sepatutnya makanan 1 bahagian 1/3, air 1/3, dan udara 1/3. Rasa-rasa makan sampai macam nak termuntah tu, rasa-rasanya apa tuan-tuan? Mungkin kita telah melebihi apa yang sepatutnya. Jadi apabila makanan perut kita tuan-tuan yang kecil ni, dah tak ada 1/3 untuk makanan, dah tak ada 1/3 untuk udara, maka itu adalah bekas yang seburuk-buruk bekas yang Rasulullah SAW perumpamakan perut kita lah. Jadi kalau kita makan terlalu banyak ni adalah perkara yang buruk lah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tak makan sehari dia, tetap kita makan yang sekadar yang mencukupi. Ada jenis orang dia makan, dia tak pernah tambah. Tapi bukan maknanya dia ambil sekali terus banyak. Makanan pertama pun memang sikit dan dia tak pernah jenis bertambah. Dia makan tapi tak pernah tambah. Sedap macam mana pun dia tak bertambah. Maknanya tuan-tuan apa? Dia yakin bahawasanya 1 pinggan tu adalah rezeki dia dan cukup untuk tenaga dia untuk beribadah, maka cukup. Nak tambah boleh. Rasulullah kata, beritahu bahawasanya nak tambah daripada yang biasa boleh, tapi pastikan 1/3 makanan, 1/3 udara, 1/3 apa tadi? Air. Ini semua tuan-tuan dia perlu kita praktikkan. Lapar macam mana sekalipun tuan-tuan dia, jangan sampai makan sampai tak larat. Terutamanya waktu kita berpuasa. Allahu Akbar. Datangnya makanan, rasa-rasa kalau makanan yang kita beli, makanan yang kita ada tuan-tuan dia, kalau boleh semuanya kita nak makan waktu yang sama. Tak boleh. Larangan. Daripada membazir, ustaz, saya makan ni saya tak bazir, insya-Allah semua masuk perut saya. Tapi itu juga adalah larangan daripada Islam, larangan daripada Rasulullah SAW.
Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Maknanya makan tu makan juga, tapi tak ada sendawa lah senang kata. Tak ada sampai belahak. Imam Syafi'i rahmatullah alaih selama 16 tahun kecuali satu kali, dan itu pun langsung aku muntahkan. Maknanya kita ni kalau makan jangan sampai belahak, sampai betul-betul kenyang lah. Makan-makan tapi sikit, cukup. Kerana perut yang kenyang dapat menyebabkan badan terasa berat dan hati menjadi keras dan menghilangkan kecerdasan, menimbulkan mengantuk, melemahkan pelakunya dalam melaksanakan ibadah. Betul tak? Betul. Memang dapat tenaga, tapi lepas tu kita akan betul-betul mengantuk. Orang yang makan tak kenyang ni, makan-makan tapi tak kenyang, dia tetap bertenaga insya-Allah. Jadi kita boleh amalkan lah. Tak perlu banyak-banyak. Lagi-lagi kalau kita makan nasi banyak, nasi lemak di awal hari, bukan sedikit tapi banyak, maka kesannya tuan-tuan dia kadang-kadang sampai ke tengah hari, sampai ke petang, mengantuk je tuan-tuan dia. Mengantuk je. Boleh makan banyak, tapi tuan-tuan Allah SWT, sepatutnya kita kena menitik berat tentang sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Makan sekadarnya tuan-tuan. Yang ke-25, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, walaupun nak makan dengan menggunakan sudu dan garpu. Kita nak makan, larangan ke makan sudu dan garpu? Sebaiknya dengan tangan. Tapi kalau kita memang nak makan dengan sudu dan garpu, contoh kata kita nak makan bubur, makan sup, jelas kita akan gunakan sudu. Pun begitu tuan-tuan mulia, adabnya tetap membasuh tangan. Siapa yang ambil titik berat perkara ini tuan-tuan mulia? Bismillah, kita baca bismillah, basuh tangan. Lepas makan dengan sudu dan garpu tadi tuan-tuan mulia, tak guna pun tangan. Lepas tu basuh tangan juga tuan-tuan mulia. Kita lihat apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa faedahnya. Apa faedah membasuh tangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u qabla at-ta'am yanfil faqr. Ini yang perlu, memang kita nak sangat tuan-tuan mulia. Wa ba'dahu yanfil lamam. Rawahu qada'im fi musnad Syihab, qauluhu al-lamam bi fathil lam ay al-junun wa sigharu dhunub. Manfaat mencuci tangan sebelum makan adalah dapat menyangkal kemiskinan. Kita nak supaya kita tidak ditimpa kemiskinan, basuh tangan walaupun makan dengan sudu dan garpu. Walaupun tangan kita dah bersih tuan-tuan mulia. Contoh kata kita memang daripada solat tadi tuan-tuan mulia, lepas solat terus balik sampai rumah dihidangkan makanan, pergi basuh tangan sebab nak makan, basuh tangan. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Membasuh tangan sebelum makan menyangkal kemiskinan, dan menyuci tangan setelah makan dapat menyangkal penyakit gila. Jadi penting basuhan tangan tentunya sebelum dan selepas. Walaupun kita makan gunakan sudu, walaupun gunakan garpu, laksanakan perkara ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya membasuh tangan sebelum makan tadi menjauhkan kita daripada kemiskinan. Membasuh tangan selepas makan tadi tentunya walaupun bersih tak guna, dia akan menjauhkan kita daripada penyakit gila. Penyakit gila. Jangan kita rasa apa kata tak kotor, buat apa nak basuh? Membazir air dia. Tidak tuan-tuan mulia. Basuh tangan sebelum makan, itulah manfaatnya tuan-tuan. Faedah yang pertama, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyuci tangan setelah selesai makan. Alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am, manna alayya fahadana wa at'amana wa saqana wa kullu bala'in hasanin ablana. Doanya panjang tuan-tuan dia. Faedah yang kedua, ini faedah yang pertama tadi tuan-tuan dia. Yang kedua, diriwayatkan daripada Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bar, barang siapa yang menyuci kedua tangannya setelah makan, kemudian sisa air basuhannya disuapkan ke wajahnya, diusapkan ke wajahnya,
Kemudian dia membaca doa berikut ini, Allahumma inni as'aluka zainata wal mahabbah wal jannah wa a'udzubika minas sayyiati was sibabi wal ghibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecantikan. Zinah ni kecantikan, mahabbah dan jannah, kasih sayang dan syurga. Aku berlindung dengan Engkau daripada keburukan dan sebab-sebab ghibah. Ada doanya. Jadi basuh tangan memang ada manfaatnya, walaupun kita makan tak menggunakan tangan, ataupun kita makan sikit je, makan petang, makan petang, minum air, mungkin ada goreng pisang, tuan-tuan mulia, sikit je, guna tisu pun dah cukup. Tetapi tuan-tuan Allah SWT, ada faedahnya kita basuh tangan sebelum dan selepasnya. Tadi apa namanya? Rasulullah beritahu bahasanya akan dijauhkan kefakiran apabila kita membasuh tangan sebelum makan, dan dijauhkan penyakit gila apabila kita membasuh makan setelah makan. Jadi menitik berat tentang perkara tersebut, dan tetap basuh walaupun kita makan tak menggunakan tangan. Seterusnya, yang ke-26, redha dengan makanan yang dimiliki dan tidak memaksa diri untuk mendapatkan makanan di atas kemampuannya. Ada orang dia tak berkemampuan tapi suka makan mewah-mewah. Ini satu benda yang tak baik. Dia tak ada kemampuan untuk makan sedap-sedap, tapi dia memaksa dirinya untuk membelanjakan duit daripada sepatutnya dengan makanan yang mewah-mewah. Sedangkan dia tahu bahawasanya dia tak patut dengan makanan yang seperti ini. Sekali makan contoh kata 500, habis dah gaji untuk bajet untuk makan sebulan. Dia makan gunakan 500 tu sekali makan. Ialah makan dengan keluarga, dan sepatutnya tidak seperti itu. Apa yang dia ada, tuan-tuan dia, apa yang dia mampu, makan yang biasa, tuan-tuan dia, maka dia kena redha dengan makanan yang dia mampu. Suka tengok orang makan sedap-sedap, iklan macam-macam makan sedap-sedap. Nak kena usaha juga ni, kedai baru tu baru buka, nampak macam sedap tu, tengok harga je, tak apa kot, makan sedap-sedap, balik terus garu kepala. Macam mana ni? Itu bukan adab orang berbelanja untuk makan. Tak salah tuan-tuan mulia makan sedap-sedap, tapi pastikan itu dalam kemampuan kita. Ataupun contoh kata tuan mulia nak makan sedap-sedap, okey, sepanjang bulan ni tuan mulia makan biasa-biasa, satu hari je makan sedap, itu tak apalah. Ni tak, hari ni makan sedap, besok biasa, lepas tu makan lagi tuan mulia, yang sedap-sedap, sekali makan sampai 400-500 tuan mulia. Sedangkan di luar kemampuan. Kalau dalam kemampuan, alhamdulillah, tak apa, tak ada masalah. Bahkan walaupun dalam kemampuan tuan-tuan mulia, digalakkan kita makan bersederhana, bahkan yang lebih tu disedekahkan, itu lebih afdal. Berlawanan dengan yang perkara yang sepatutnya tuan-tuan mulia, orang yang tak ada kemampuan tapi makan seperti mana orang yang makan mewah-mewah tuan mulia. Yang penting apa tuan mulia? Lepas tu update status. Makan mewah, ambil gambar tu. Kena faham maksud makan, apa maksud kita makan di dunia ni tuan mulia. Yang ke-27, makanan yang dimakan harus didapatkan dari harta yang halal. Harta yang halal. Ada satu masjid tu cerita tentang apa itu? Adab memakai selipar. Nak cerita, lepas tu termasuk pula cerita apa? Jumpa benda yang tercicir. Luqatah, dalam kitab fiqh ada beritahu kitabul luqatah, babul luqatah, bukan kitab, babul luqatah, bab benda yang tercicir, lost and found. Jika boleh tak ustaz kita ambil manfaat dari benda yang kita jumpa? Kalau benda yang kita jumpa tu adalah makanan, yang mana kalau kita tinggalkan tuan mulia, nampak orang macam tinggalkan nasi lemak kat depan masjid tu, tapi bukan ada jamuan apa, mungkin ada orang singgah, letak satu bungkus nasi lemak, kita keluar sembahyang subuh, kita keluar melewat dah waktu pukul 8 pagi tu dia, tengok ada orang tinggalkan nasi lemak, nampak macam dah lama sikit daripada pagi, nampak bau elok lagi. Macam mana ustaz? Rasanya kalau tunggu lama sikit, dia pun tunggu lama sikit sampai pukul 9, tak ada orang ambil.
Boleh tak Ustaz kita ambil makanan tadi tuan dia and makan macam mana? Jadi benda yang dijumpai tuan-tuan mulia, kalau benda tadi berupa makanan yang mana dia akan rosak kan. Nasi lemak ni sampai pukul 10, pukul 11 dia akan rosak dah kan. Jadi macam mana? Dia boleh makan dengan niat. Dengan niat apabila ada orang yang menuntut, dia kena bagi duit. Ini benda yang akan musnah, benda yang tak boleh tahan. Adapun benda yang boleh tahan, contoh kata gelang emas jumpa tengah jalan. Gelang emas ni cici, nampak daripada jauh berkilat-kilat, tengok oh emas betul ni. Dia pun ambil. Apa nak kena buat? Dia kena iklan di masjid. Jumpa kat pasar, iklan kat masjid. Itu di zaman dahulu tuan-tuan mulia. Jumpa kat pasar, iklan di masjid. Setiap kali Jumaat tuan-tuan mulia selama setahun buat iklan. Jumpa sekian-sekian barang di lokasi sekian-sekian, minta siapa-siapa pemilik dia tuntut selama setahun. Lepas tu baru boleh jadi milik kita tuan-tuan mulia. Setiap kali sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat ada iklan. Nak beritahu tadi tentang makanan tadi tuan-tuan mulia. Dia tengok makanan ni, ini kalau lama sikit ni mungkin dimakan akan rosak, mungkin akan musnah binasa tuan-tuan mulia. Makanan ni tak boleh tahan, jadi dia pun makan tuan-tuan mulia dengan niat bahawasanya ada orang tuntut, nanti dia akan bayar. Kalau tak ada orang tuntut, perkara tersebut menjadi halal untuk dia. Jadi dia kena tahu makanan yang dimakan tu halal ke tak halal. Dia makan ni dalam keadaan benda tu boleh dimakan ataupun tidak. Jangan masukkan tuan-tuan dalam diri kita benda-benda yang haram. Yang mana fannar aula bi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, benda yang daging yang tumbuh daripada punca yang haram, maka api neraka yang lebih aula, lebih afdal. Maknanya daging tersebut akan dibakar oleh api neraka jahanam. Daging tersebut tak layak nak masuk syurga tuan-tuan mulia. Kena bakar dulu dalam api neraka jahanam. Kerana apa? Ada daging yang tumbuh kerana daripada harta yang halal, yang haram, daripada makanan yang haram. Jadi kena jaga benda tu. Yang ke-28, adabnya yang ke-28 ialah berhenti makan sebelum merasa kenyang. Mampu tak tuan-tuan mulia? Biasanya saya makan ni dah kenyang, dah belahak, dah bunyi, dah ada signal baru berhenti. Selagi tak ada tambah lagi, seronok kan. Tapi yang sepatutnya ialah adab makan, berhenti makan sebelum rasa kekenyangannya. Makan bila-bila masa boleh makan. Setiap kali nak berhenti tu sebelum datang kenyang dia dah berhenti. Mungkin 5 kali suap, sebelum berhenti, sebelum kenyang dia dah berhenti tuan-tuan. Kerana terlalu kenyang tak terkala makan dapat menimbulkan kesan negatif bagi kesihatan tubuh badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Ini yang biasa kita sebut, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kami kaum muslimin adalah kaum yang tidak makan kecuali jika lapar. Makan ketika lapar baru makan. Dan jika kami makan, maka kami tidak pernah sampai kekenyangan. Itu orang Islam. Yang Rasulullah beritahu bahawasanya orang Islam kalau makan begini. Sebab tu salah satu fitnah akhir zaman tuan-tuan mulia, yang pertama sekali tuan-tuan mulia ialah makan sampai kenyang. Zaman dahulu tak ada orang makan sampai kenyang. Rasulullah dan sahabat begitu keadaan tuan-tuan mulia. Makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi sampai zaman ketika ini tuan-tuan mulia, dikatakan fitnah akhir zaman ialah manusia makan sampai kenyang. Ustaz, saya setiap kali makan memang kenyang. Sarapan sampai kenyang, tengah hari makan sampai kenyang, malam sampai kenyang. Rupanya tuan-tuan Allah SWT, ini bukan cara orang Islam makan. Dia makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenyang tu sepatutnya tidak ada bagi orang Islam. Kekenyangan sangat tu tak ada. Makan sekadar untuk beribadah pada Allah SWT. Sikit je. Berapa lokmah, berapa suapan, cukup memadai. Lepas tu tinggalkan makanan. Jadi kalau kita makan, biasanya kita akan makan sampai kenyang biasanya. Tapi itu bukannya cara makan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah iklan bahawasanya, declare bahawasanya, kami orang Islam di zaman dahulu itulah makannya. Tidak makan sampai kenyang. Masya-Allah.
Kita ni tak pernah makan ya, tak pernah berhenti selagi mana tak kenyang. Bersalahan dengan kita sekarang ni tuan-tuan mulia. Sebab tu tuan-tuan mulia, orang dulu sihat-sihat, orang sekarang sakit-sakit belaka. Muda-muda dah sakit. Kerana salah satunya inilah, salah satunya. Makan kita terlalu banyak dan kita sepatutnya tidak seperti itu. Yang ke-29, setelah selesai makan, maka dianjurkan untuk menggunakan cungkil gigi. Akan dapat membersihkan sisa makanan yang terdapat di antara celah-celah gigi dan membuang sisa makanan yang telah dikeluarkan dengan cungkil gigi tersebut. Bukan makan. Dia cungkil gigi, dikeluar, lepas tu dia telan. Itu bukan. Itu sendiri tahulah macam mana. Dia kena dikeluarkan dan dibuang. Itu adabnya. Lain halnya jika sisa makanan yang terdapat di antara celah-celah gigi dikeluarkan dengan menggunakan gerakan lisan, lidah. Dia tak guna congkil gigi, dia gunakan lidah je. Dia letak jari dia, lidah dia tolak-tolak sikit, tolak-tolak sikit, maka yang lebih utama adalah menelannya kembali. Yang itu telan, afdal telan. Apabila gunakan kayu, maka kita kena buang. Ada perbezaan ya. Kadang-kadang kita semua kita telan. Kayu-kayu pun kadang-kadang kita gigit. Kayu-kayu tadi pun kita gigit. Itu tak, bukan yang sepatutnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala fama takhallala falyafiz wa ma laka bilisani fal yabtali' man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja." Rawahu Abu Daud. Allahu akbar. Saya pun belum jumpa ni hadis ni. Baru jumpa hadis riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa yang telah selesai makan, maka buanglah sisa makanan yang dikeluarkan dengan cungkil gigi. Adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisan, dengan lidah namanya, maka telanlah kembali. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia telah berbuat baik, dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Kalau lepas makan tak kuncung gigi, bukan benda yang dosa. Bukan benda yang dosa. Tapi itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Jadi kita boleh amal. Kalau ada orang datang jamu, salah satu benda yang kita kena sediakan benda ni tuan-tuan. Al-maklum gigi semua dah rosak-rosak belaka. Benda ni tuan-tuan mulia, masalahnya kalau kita bawa dalam solat, tiba-tiba dia keluar. Lepas makan dia tak keluar, waktu solat dia keluar tuan-tuan mulia. Itu yang masalah tu. Macam mana ni ustaz? Ustaz kata macam mana kalau makanan yang keluar waktu solat ni? Kalau dia boleh simpan tanpa mengalirkan rasa-rasa manis ke masam ke masin ke apa tuan-tuan, tak apa. Tapi biasanya kadang-kadang makanan tadi masin, manis, dia keluar waktu solat, mengalir rasanya tuan-tuan dia bersama dengan air liur kita, dan kemudian kita telan tuan dia, automatik solat kita telah terbatal. Jadi sebelum solat, pastikan gigi kita dalam keadaan bersih. Congkil gigi, bermiswak tuan-tuan dia. Kalau rasa-rasa benda tu manis, berus gigi tuan-tuan dia. Pastikan solat dalam keadaan gigi kita bersih, tidak membawa sebarang makanan walaupun sedikit. Jadi menggunakan congkil gigi selepas makan ini tuan mulia, benda yang digalakkan. Kalau tak buat, tak berdosa. Apabila dah buat, pastikan benda yang terkeluar dengan congkil gigi dibuang. Apabila digunakan dengan lisan ataupun lidah, benda tersebut boleh dimasukkan dalam perut kita, tidak ada masalah. Yang ke-30, jika seseorang berbuka di rumah orang lain, maka dianjurkan baginya untuk mendoakan pemilik rumah. Di antara doanya ialah, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini lain Orang jamu makan, doanya Allahumma at'iman at'amani waskiman sakani. Itu yang lain. Ini kalau berbuka puasa. Ada orang yang suka menjamu orang berbuka puasa kerana tahu kelebihannya. Kita pun sukalah berbuka puasa. Apabila dijemput, kita pun terima jemputan tadi tuan-tuan mulia, maka doalah ini tuan-tuan mulia. Aftara indakumus shaimun, telah memberi makan di sisi kamu akan orang-orang yang sedang telah berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan kamu telah memberi makanan kamu kepada orang-orang yang baik. Selawat ke atas kamu oleh malaikat. Moga Allah, malaikat menselawati orang yang memberi makan bagi orang yang berbuka puasa. Masya-Allah. Lagi-lagi tuan-tuan dia berbuka puasa di tanah suci Mekah. Kadang-kadang sini tuan-tuan susah kita nak serve makan, ajak orang datang rumah.
Simpan duit tuan-tuan, ada ustaz saya pernah pergi ke Mekah tuan-tuan, dia bawa duit orang Malaysia sampai bilangannya tuan-tuan mulia 50,000. Masya-Allah, orang Malaysia ni memang kaya. Cakap dia nak sedekah, insya-Allah. Cakap lagi, ustaz, kat mana ustaz nak sedekah ni? Saya nak sedekah di orang-orang yang menjadi tetamu Allah SWT, Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50,000. Seorang ustaz tu bawa 50,000. Kebetulan ustaz tu ada umrah 10 hari terakhir tuan mulia. 10 hari tuan mulia, 50,000 tu habis. Sebab tu kalau berbuka puasa di sana tuan mulia, tak payah sediakan benda-benda makanan tuan mulia untuk berbuka puasa. Ada je orang akan menjamu kita. Kerana mereka ni orang kata ihtizar ataupun telah tergambar di sisi mereka akan pahala menjamu orang yang berbuka puasa. 50,000 habis tuan-tuan dia. Bukannya daripada awal puasa, 10 hari terakhir je. Berapa ramai manusia kat sana tuan-tuan dia. So, habis. Masya-Allah. Sebab tu suasana, ada yang mengatakan bahawa suasana bulan Ramadan di tanah haram lebih hebat daripada waktu musim haji. Waktu tu lebih hebat tuan dia, lebih meriah. Baik. Yang ke-30, jika seseorang berbuka itu dah habis. Yang ke-31, jika seorang makan di rumah orang lain, maka dianjurkan baginya untuk mendoakan pemilik rumah dengan doa yang diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini kita pun jarang amal, kita amal yang lain, doa yang lain. Tapi ini doa yang warid yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkatilah bagi mereka dengan apa yang mereka telah rezekikan kepada orang yang dia bagi makan. Waghfir lahum warhamhum, ampunkan dosa tuan rumah dan rahmati tuan rumah. Masya-Allah. Kalau kita dah makan rumah orang, sama-sama ramai-ramai doa kan, imam tahu doa ni, aminkan, semua yang lain semua aminkan, maka seronok tuan rumah tuan-tuan mulia. Bukan yang menggembirakan ni kerana ramai semata-mata, tetapi mereka yang datang ni telah berdoa pada Allah SWT supaya tuan rumah diampunkan dosa-dosa tuan rumah, dirahmati tuan rumah kerana memberi makan kepada orang yang datang ke rumahnya. Yang ke-32, ketika sedang makan, maka janganlah mendekatkan kepala ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Apabila Rasulullah SAW makan daging, maka beliau tidak menundukkan kepalanya ke arah daging, akan tapi beliau mengangkat daging tersebut ke mulutnya, lalu menggigitnya dengan sempurna. Kalau gitu macam itulah. Macam mana? Biasanya macam itulah kan. Yang ke-33, tidak memandang kepada makanan yang akan dimakan oleh temannya. Makan kat sini tengok orang makan makanan orang. Kita fokus ataupun tawajuh pada makanan yang sedang kita hadap, bukan makanan orang lain. Yang ke-34, tidak berhenti makan kecuali seseorang atau tamu yang diundang makan olehnya telah selesai makan, supaya tamu tersebut tidak merasa malu. Tidak berhenti makan kecuali seseorang atau tamu yang diundang makan olehnya telah selesai makan. Kita tuan rumah jemput orang datang makan, kita yang makan sama bertetamu tadi tuan-tuan, jangan berhenti selagi mana tamu tadi dah selesai makan. Kalau kita berhenti awal, tetamu malulah, nampak sangat saya makan banyak daripada tuan rumah. Jadi kita, maksudnya kita ikram ataupun memuliakan tetamu. Kita buat-buat, kalau rasa dah terlalu kenyang, buat-buat macam makan, sampai betul-betul tetamu tadi nak makan, nak berhenti makan. Jangan kita buat macam-macam isyarat, kita pun basuh tangan, kita buat isyarat angkat pinggan kita, nampak sangat kita senang, macam seolah-olah perli yang tetamu kita ni makan banyak. Jangan. Kita dah jamu dia, biar dia makan sepuas-puasnya. Jangan sampai ada terdetik dalam hatinya bahawasanya dia makan lebih banyak daripada tuan rumah. Kita duduk sama makan dengan dia, sampai dia kenyang, dia berhenti, baru kita berhenti. Meraihkan tetamu sehingga tetamu kenyang dan tanpa dia sedar bahawasanya dia dah makan lebih daripada tuan rumah. Tak apa, tanpa kesedaran dia. Kita tak mampu nak makan banyak, orang yang datang tu memang makan banyak, tak apa, kita raihkan dengan kita tanpa memalukan dia tuan-tuan. Jangan ada buat isyarat. Ada orang yang
Siduk nasi tu dia ketuk-ketuk lagi kan, mengisyaratkan bahawasanya nasi dah habis dah. Malu tetamu datang tuan-tuan. Senyap. Kadang-kadang terbaiknya tuan-tuan, hidangan tadi datang dengan keadaan hidang tempat yang kita nak. Contoh kata kita nak isi nasi, nak isi apa tuan-tuan, kita tak tunjuk. Periuk yang kita masak tadi tak tunjuk. Itu kat belakang. Habis ke, kena masak balik ke, tetamu tak tahu. Tetamu tahu nasi datang panas-panas, contoh kata hidangan macam banyak lagi lah tuan-tuan kan. Jadi benda-benda tu jangan diperlihatkan kepada tetamu tuan-tuan kan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, lu'mun bir rajuli an yarfa'a yadahu minat ta'am qabla ashabihi. Termasuk perbuatan yang tercela bagi seseorang yang berhenti makan terlebih dahulu sebelum temannya berhenti makan. Terutamanya kalau kita sebagai tuan rumah kan, mempelawa ataupun mengajak tetamu untuk makan, kemudian kita berhenti makan awal, satu benda yang tercela. Ataupun kita makan bersama dengan kawan kita, pastikan kita kan, walaupun kita dah makan habis tuan-tuan, kerana kawan kita tak habis makan lagi tuan-tuan, kita buat-buat macam kita sedang makan. Dah tak larang nak makan, tapi kawan masih duduk kan. Tercela juga apabila kita terus tinggalkan kawan kita. Itu perkara yang tercela, yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah beritahu kepada kita. Pada suatu hari Al-Imam Ibrahim Adham mengundang makan beberapa orang tetamu, kemudian terdapat salah seorang tamunya yang bangun terlebih dahulu dari tempat makan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibrahim Al-Adham beritahu, laqad asa'a fi khaslatain, laqad qama bighairi ilmin wa laqad hashama ashabahu. Dia telah melakukan dua perkara yang tidak baik. Pertama, dia bangun dari tempat makan tanpa izin terlebih dahulu kepada tuan rumahnya. Yang kedua, dia membuat para temannya ataupun rakan sahabatnya malu untuk meneruskan makan. Itu tak baik. Jangan wujudkan suasana orang lain yang betul-betul nak makan, dia malu nak sambung makan. Jangan. Kita kena bagi sebaik mungkin. Kalau ada kat belakang nampak macam rancak nak makan ni, tengok belakang ni ada lagi, bagi. Jangan tunjukkan bahawasanya memang dah habis. Kita usaha tuan-tuan mulia supaya mereka ni, maknanya tuan-tuan mulia, kadang kita sediakan makanan untuk 500 orang contoh kata kita sediakan makanan 300 orang maka kena buat lebih daripada tu. Lebih tak apa, banyak tak apa tuan-tuan, jangan kurang. Banyak tak apa, supaya orang yang datang tuan-tuan mulia dia tak tahu bahawasanya makanan dah habis ke apa tuan-tuan mulia. Baik. Memuji makanan yang sedang dihidangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal udum al-khallu, ni'mal udum al-khallu, ni'mal adam ataupun udum, paling baiknya lauk pauk adalah cuka. Paling baiknya lauk pauk adalah cuka. Cuka dalam makanan ni simple sangat tuan-tuan. Tapi ini adalah lauk yang paling istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah makan makanan lauk yang terlalu simple, terlalu ringkas tuan-tuan mulia. Tapi itu dah lauk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis Imam Muslim bahawasanya itu adalah sebaik-baik lauk. Kita kalau lauk tuan-tuan mulia macam-macam dalam tu, bukan cuka je yang ada, semua benda lah rempah-rempah ratus semua tuan-tuan mulia. Tapi Rasulullah memadai dengan cuka tuan-tuan mulia, menyebabkan makanan boleh jadi sedap. Roti tu dicicah dengan cuka. Roti cicah dengan cuka, itulah lauk yang terhidang hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini saja tuan-tuan mulia. Moga apa yang kita dengar tuan-tuan mulia, kita masih lagi separuh daripada adab makan. Adab makan ada 50, kita baru separuh. Moga apa yang kita telah disampaikan, kita dengar, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain, supaya kita punya makan setiap hari tuan-tuan mulia, makan pun makan, tetapi waktu yang sama tuan-tuan mulia kita mirip kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makanan kita 100% dapat memberi manfaat, terutamanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam.